Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam online untuk membincangkan tatah bahasa asas bahasa Arab, dan kita kali ini ialah di pelajaran yang ke-11 iaitu di muka surat 121. Baik, kita sambung kumpulan kata kerja 4, dan sebelum tu kita ulang, ingatlah semula apa yang kita sedang buat sekarang ni, iaitu di pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 kita ni membicarakan tentang pecahan kata kerja, pecahan kata kerja sedang, telah berlaku dan sedang berlaku bagi kesemua kumpulan kata kerja. Jadi kalau kita lihat semula objektif kita ni sekarang ni kita nak buat ni, iaitu dalam kumpulan kata kerja yang pecahan bagi kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku. Itu yang kita nak buat dulu. Kemudian kita akan lihat bagaimanakah wazan-wazan yang akan terbentuk daripada kata kerja sedang berlaku untuk membentuk suruhan dan larangan. Dan kita akan buat juga insya-Allah wazan kata nama pelaku dan yang dilaku untuk menunjukkan kepada bilangan dan jantina. Dan akhir sekali kita akan lihat pecahan bagi setiap kumpulan kata kerja bagi kata terbitan, iaitu wazan kata terbitan. Jadi ini ialah kesinambungan daripada wazan 5 tu. Jadi wazan 5 kita nak ingatkan semula, iaitu ada telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan kata terbitan. Jadi wazan 5 tu kita lihat bagaimana tiap-tiap kumpulan, bagaimana wazan pecahan daripada wazan 5 bagi tiap-tiap kumpulan. Jadi kita kembali kepada kita sambung kepada perbincangan kita, iaitu kumpulan kata kerja keempat. Kumpulan kata kerja keempat iaitu wazan dia ataupun bentuk dia ialah af'al. Jadi kalau kita lihat kita lihat semula untuk mengingatkan balik, iaitu muka surat 161. Jadi sekarang kumpulan pertama ialah fa'al. Kumpulan kedua ditambah satu huruf, iaitu kumpulan kedua, ketiga dan keempat ditambah satu huruf, iaitu daripada fa'al dia akan menjadi fa'al dan menjadi fa'al dan menjadi af'al. Dan kesemuanya ini mempunyai wazan 5-nya tersendiri sebagaimana yang terpapar di muka surat 161 dalam buku. Dan kita nak buat ni ialah pecahan daripada tiap-tiap kata kerja telah berlaku. Pecahan dia bagaimana? Yang kita dah buat ni, fa'al kita dah buat dah. Fa'al dia akan jadi fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu untuk bilangan satu, dan untuk bilangan ramai fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna dan fa'alna. Kita dah buat semua ni. Begitu juga fa'al kita dah buat, dan sekarang ni kita nak buat af'al ni. Kita nak mendedahkan sebagai pendedahan awal. Kalau di antara kita ada yang telah menguasai, tak apalah. Kita boleh mantapkan lagi. Jadi dia punya struktur perbincangan ni sama je, iaitu kalau daripada telah berlaku menunjukkan dia lelaki, bagaimana pula dia perempuan, dan kamu lelaki, kamu perempuan, dan saya lelaki atau perempuan. Itu bilangan satu, dan juga seterusnya bilangan ramai. Itu ialah di wazan yang umum ataupun jadual yang umum tu di muka surat 161. Jadi kita nak bincangkan semuanya sekali lalu, dan insya-Allah nanti kita praktikalkan dia. Baik, kita kembali pada sambungan perbincangan kita daripada pertemuan lepas, iaitu kumpulan kata kerja 4 iaitu af'al, dan kita gunakan contoh di sini ialah aslam. Aslam bermakna telah menyerah, telah menyerahkan sesuatu lah, aslam. Okey. Jadi kata kerja telah berlakunya iaitu af'al untuk dia lelaki, dia telah buat sesuatu, lelaki,
Kalau perempuan, af'alat. Kalau kamu lelaki, seorang lelaki, af'alta. Kalau kamu seorang perempuan, af'alti. Dan kalau saya, sama ada lelaki atau perempuan, af'altu. Jadi kita nak kalau kita nak menghafal ni, kita ikut susunan beginilah yang lebih mudah. Iaitu kita gambarkan, iaitu kalau sebut sahaja kumpulan yang pertama, wazan yang pertama daripada wazan 5 tu, iaitu af'al, dia menunjukkan kepada lelaki dia. Menunjukkan kepada dia seorang lelaki telah buat. Dan kita hafal lah. Kemudian kalau perempuan, dia seorang perempuan telah buat, ini wazan dia, af'alat. Kemudian pihak kamu pula. Kamu lelaki telah buat, af'alta. Dan kalau kamu perempuan telah buat, af'alti. Dan kalau saya, sama ada lelaki atau perempuan, af'altu. Jadi inilah cara kita nak menghafal dengan mudah. Iaitu kita kena gambarkan dia lelaki perempuan dan kamu lelaki perempuan dan kemudian saya. Itu untuk bilangan satu lah. Dan kalau bilangan ramai nanti, kita gambarkan juga mereka lelaki telah buat, mereka perempuan telah buat, dan kamu semua lelaki telah buat, dan kamu semua perempuan telah buat, dan kami, sama ada lelaki atau perempuan, telah melakukan sesuatu. Baik, jadi kita sambung perbincangan kita. Kalau af'al, af'alat, af'alta, af'alti, af'altu. Jadi kalau boleh hafal ni lagi baguslah. Itu untuk bilangan satu. Kalau bilangan ramai, af'alu, untuk mereka lelaki telah buat, af'alna, mereka perempuan telah buat, af'altum, kamu semua lelaki telah buat, dan af'altunna, kamu semua perempuan telah buat, dan af'alna, kami lelaki atau perempuan telah buat. Jadi kalau kita gunakan perkataan aslam, macam mana kita nak bentuk dia? Jadi ini sepatutnya kita boleh buat lah. Kita boleh buat dengan mengetahui makna-maknanya. Kalau kita bentuk dengan wazan-wazan yang terpapar ni, iaitu pecahan daripada wazan kata kerja telah berlaku. Jadi kalau aslam, maknanya dia seorang lelaki telah menyerah. Ini makna dia. Telah menyerah. Aslam. Kalau perempuan, aslamat. Berdasarkan kepada af'alat. Kalau kamu lelaki, aslamta. Kalau kamu perempuan, aslamti. Dan kalau saya, lelaki atau perempuan, aslamtu. Kalau ramai, mereka lelaki telah menyerah, wazannya ataupun perkataan yang terbentuk daripada af'alu ialah aslamu. Dan kalau perempuan, mereka perempuan, aslamna. Kalau kamu semua lelaki, aslamtum. Dan kalau kamu semua perempuan telah menyerah, aslamtunna. Dan kalau kami telah menyerah, aslamna. Jadi kalau kita jumpa di dalam teks Al-Quran dan sebagainya, kita tahulah apa yang dimaksudkan oleh pecahan daripada af'al. Iaitu kalau perkataan aslam, pecahan daripada aslam. Jadi kesemua ni sekali lah menunjukkan dia, lelaki perempuan, pihak bercakap ataupun lawan bercakap dan sebagainya. Dan kalau aslamu, menunjukkan kepada bilangan yang ramai. Jadi ini yang kita nak dedahkan. InsyaAllah nanti kalau kita jumpa teks, kita akan rujuk balik. Baik, itu ialah untuk kata kerja telah berlaku. Iaitu wazan 5, fa'al, yaf'al. Jadi fa'al, kita dah buat fa'al, tetapi kumpulan yang keempat. Sekarang kita nak buat yaf'al pula. Yaf'al tetapi kumpulan yang keempat juga. Yang sedang ataupun akan berlaku. Baik, wazan dia ialah af'al, yuf'il. Ini telah berlaku af'al. Wazan 5 dia, af'al, telah berlaku, sedang berlaku, yuf'il. Dan kita akan buat nanti. Pelakunya ialah muf'il, yang dilaku muf'al, dan kata terbitan dia ialah if'al. Jadi kita akan sentuh nanti. Dalam kata kerja sedang dan akan berlaku, iaitu yuf'il, pecahan dia bagaimana? Dia ada pecahan untuk menunjukkan kepada jantina dan pihak dan bilangan juga. Jadi kalau yuf'il, ialah dia seorang lelaki sedang menyerah. Ini makna dia lah, makna literal dia. Yuf'il, kalau gunakan aslam, dia akan jadi yuslim. Dia seorang lelaki sedang menyerah. Baik, kalau perempuan, tuf'il, iaitu tuslim. Kalau kamu seorang lelaki, tuf'il juga. Dan kalau kita buat, kamu seorang lelaki sedang menyerah, iaitu tuslim. Kalau perempuan, tuf'ilin, iaitu tuslimin. Dan kalau saya, uf'il, iaitu uslim. Jadi kita boleh buat yuslim, tuslim, tuslim, tuslimin, dan uslim. Baik, itu untuk seorang bilangan satu.
Kalau ramai, mereka sedang menyerah. Wazan dia ialah yuf'ilun, yang kita akan sebut yuslimun. Dan kalau ramai, ini ramai lelaki. Kalau ramai perempuan, wazan dia yuf'ilna, iaitu yuslimna. Dan kalau kamu, ramai lelaki sedang buat sesuatu, tuf'ilun, iaitu berdasarkan kepada kumpulan kata kerja 4. Dan kalau kamu, ramai lelaki sedang menyerah, iaitu tuslimun. Kalau perempuan, tuf'ilna, dan perkataan sedang menyerah, iaitu tuslimna. Dan kalau kami, nuf'il. Dan kalau perkataan kami sedang menyerah, nuslim. Jadi itu ialah wazan ataupun pecahan daripada kumpulan kata kerja yang keempat. Jadi sekarang ni kita buat kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku dahulu. Jadi kumpulan yang telah kumpulan kata kerja 2, 3 dan 4, iaitu kumpulan kata kerja yang ditambah satu huruf penambahan. Kalau lihat di paparan ni semula, ini ditambah satu huruf penambahan. Dan kita dah tahu dia punya, dah telah bincangkan wazan 5 dia. Dan pelajaran ke-11 ni membincangkan pecahan bagi tiap-tiap wazan 5 tu bagaimana. Jadi ini ialah ditambah satu huruf penambahan, ya. Dan ada lagi, iaitu tambah 2 huruf penambahan terdiri daripada 5 wazan ni. Dan tambah 3 huruf penambahan, iaitu yang nombor 10 tu terdiri daripada satu wazan saja, iaitu ditambah alif sinta, jadi istaf'al. Jadi kita dah selesai satu huruf penambahan ni. Jadi saya rasa eloklah kita tengok praktikal ni sikit untuk melihat bagaimana wazan-wazan ini terdapat dalam teks ataupun dalam Al-Quran. Jadi kita buka corpusquran.com tu, jadi kita lihatlah, kita nak tengok praktikal dia bagaimanakah bentuk pecahan bagi tiap-tiap kumpulan kata kerja yang ditambah satu huruf dulu, untuk melihatnya bagaimana di dalam contoh-contoh dalam Al-Quran. Jadi seperti mana yang kita dah buat sebelum ni, kita lihat morphological search atau part of speech ni, kita pilihlah verb supaya dia tertumpu kepada kata kerja dahulu. Kemudian form dia kita cuba ingatkan semula, form yang kedua, iaitu kumpulan kata kerja kedua, iaitu dia fa'al. Dan kita search, dia akan menunjukkanlah semua perkataan dalam Quran yang dibentuk dalam kumpulan kata kerja kedua, iaitu fa'al. Jadi contoh-contoh di sini, saya besarkan sikit, kita akan nampaklah. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat di bawah ni, wa nahnu nusabbih. Ini kita nak praktikal sikit, wa nahnu nusabbih. Jadi nusabbih ni di mana? Dan satu lagi nuqaddis. Sama lah tu, nusabbih dan nuqaddis. Jadi kalau kita lihat perbincangan kita sebelum ni, dalam muka surat 120, kita lihat, iaitu kumpulan kata kerja kedua, fa'al, dan kata kerja telah berlakunya balagh. Di sini contoh balagh. Tapi kalau kita lihat sedang berlakunya, kita tengok wazan dia, perkataan nusabbih dan perkataan nuqaddis tu di mana terletaknya, iaitu kita akan lihat dia bilangan ramai, iaitu di sinilah nufa'il. Jadi kalau kita sebut, kita nampak contoh dalam Al-Quran, kita lihat semula korpus kita ni. Jadi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Jadi di sini datangnya daripada kumpulan kedua yang menunjuk pada bilangan ramai, iaitu sedang berlaku, nufa'il, iaitu nusabbih dan nuqaddis. Jadi kita sepatutnya bolehlah buat yang lain, yang lain kalau dia seorang lelaki, yusabbih. Kalau dia perempuan, tusabbih. Kalau kamu lelaki, tusabbih juga. Kalau kamu seorang perempuan, tusabbihin. Itu berdasarkan kepada tufa'ilin. Jadi ini yang kemahiran ni yang perlu ada supaya kita boleh mengenal pasti satu perkataan tu apa wazan dia, dan dengan itu kita boleh cari dalam kamus. Kita dah tahu wazan dia nufa'il di sini. Jadi kalau kita lihat semula, kita tengoklah dia punya
kata dasarnya nufa'il. Jadi nuqaddis kita boleh cari dalam kamus qaf dal sin. Begitu juga nusabbih kita cari dalam kamus sin ba ha. Jadi kalau kita cuba buka kamus ini sebagai latihan ataupun praktikal ya. Kita tengok dulu sin ba ha. Sin ba ha, sin ba ha. Jadi kita nampak di sini. Baik, sin ba ha. Okey, kita scroll lagi sampai entry dia yang ni dia. Sin ba ha. Saya rasa nampak dalam apa ni website ni ataupun paparan ni. Jadi sin ba ha kita check nombor 2. Ni nombor 2 ni lah. Nombor 2 tu ialah fa'al. Jadi fa'al dia akan sebut nombor 2 je. Yang wazan 5 dan pecahan ni dianggap kita boleh membuatnya sendiri. Jadi kalau fa'al bermakna to praise, glorify, iaitu memuji, nusabbih. Jadi kita bolehlah buat sabbah, yusabbih untuk sedang berlaku. Dan yusabbih kita boleh teruskan dia sampai ke 10 tu. Yusabbih, tusabbih, tusabbih, tusabbihin, usabbih, kemudian yusabbihun, yusabbihna, tusabbihun, tusabbihna dan nusabbih. Ini sampai situlah nusabbih kami memuji. Dan seterusnya lah begitu cara kita fungsi wazan yang kita kuasai ini supaya kita boleh cek dalam kamus berdasar pada 3 huruf asalnya. Dan kita lihat kumpulan yang mana satu. Kumpulan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya yang kita sedang bincangkan sekarang ni lah. Jadi itu satu contoh daripada corpus. Kita boleh lihat contoh lain. Kalau kita lihat contoh lain, ini ialah kumpulan yang kedua. Jadi kalau kita lihat kumpulan yang ketiga, apakah dia perkataan yang terdapat dalam Quran untuk menunjukkan kumpulan yang ketiga. Kita letak kumpulan ketiga dan kita search dia. Dan dia senaraikanlah segala perkataan dalam Al-Quran berdasar pada website ini yang dibentuk dalam kumpulan ketiga iaitu fa'al. Jadi kalau kita jumpa sekarang sebagai contoh yukhadi'un Allah walladzina amanu. Jadi yukhadi'un ni apa wazan dia? Yukhadi'un. Jadi kalau kita telah kuasai wazan yang ketiga, dan kita nampaklah kalau kita dah hafal ni fa'al, fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Kemudian kalau banyak bilangan ramainya fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna, fa'alna, ini telah berlaku. Kalau sedang berlakunya yufa'il ataupun tufa'il, itu menunjuk pada jantina dan sebagainya lah. Tufa'il, tufa'ilin. Dan kalau kita dah hafal, kita akan browse. Kita akan lihat satu persatu. Yufa'ilun. Barulah kita jumpa. Yufa'ilun iaitu yukhadi'un. Kita lihat semula. Kita akan nampak lah. Yukhadi'un. Dapat paparan ni. Yukhadi'un iaitu yufa'ilun. Dan kata dasarnya ialah kha, dal, ain. Dan kita buka kamus. Sebagai contoh. Kita buka kamus. Melihat kata dasar kha, dal, ain. Dan kita lihat kumpulan yang ketiga. Kita cari kha, dal, ain dulu. Ini kha, okey, dal, ain. Kita scroll lagi sampai jumpa kha, dal, ain. Ini dia. Kha, dal, ain. Saya nampak di paparan ni. Kha, dal, ain. Tetapi kita cari yang kumpulan ketiga ni. Ketiga ni kita tahulah maknanya to cheat, dia kata. To cheat, to deceive, apa sajalah. Tengok dalam maknanya yang sesuai untuk kita lihat makna dalam suatu teks. Jadi nombor 3 ni ialah fa'al, yufa'il. Dan daripada yufa'il tu terpecahlah, jadilah yukhadi'un, iaitu yufa'ilun. Pada perbincangan yang telah kita buat ni, iaitu yufa'ilun, iaitu yukhadi'un. Jadi kita boleh lihatlah dalam kamus apa maksudnya, iaitu menipu ataupun mempersendakan dan sebagainya. Kita boleh lihat maknanya dalam teks yang asal tu, iaitu di sini kita gunakan corpus Quran. Jadi yukhadi'un Allah, mereka cuba menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'un, dan mereka tidak menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Jadi di sinilah tujuannya. Kita dah hafal tu fa'al, yufa'il, dan daripada yufa'il tu dia
berpecah sampai yufa'ilun, kita tahulah ini ialah wazan dia yufa'ilun, iaitu yukhadi'un. Dan kita boleh cari dalam kamus untuk memastikan apakah makna sebenarnya. Baik, itu contoh yang daripada kumpulan ketiga. Jadi kita lihat semula kumpulan yang keempat yang kita buat hari ini lah. Jadi kita pilih balik dalam korpus Quran ni, kita pilih kumpulan yang keempat, IV dilambangkan dengan Roman IV keempat, dan kita search, dia akan tunjuklah semua perkataan dalam Quran yang dibentuk menggunakan wazan af'al, yuf'il. Af'al ada pecahan dia, af'al, af'alat, af'alta, af'alti, af'altu dan sebagainya. Dan kalau yuf'il pun ada pecahan dia, yuf'il, tuf'il, tuf'il, tuf'ilin, uf'il dan sebagainya, yang sebagaimana kita telah buat tadi. Jadi yang pertama kita jumpa ni an'amta, an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Di an'amta, kalau kita telah hafal wazan tu, wazan 5 dan pecahan ni, kita dah nampaklah an'amta ni di mana. Ni kita boleh rujuk balik semula, iaitu pembincangan kita hari ini, af'al. Jadi af'al dia lelaki, telah buat satu. Af'alat dia perempuan, af'alta, barulah kita nampak ni af'alta. Jadi wazan an'amta daripada af'alta di sini. Maksudnya an'amta dibentuk daripada wazan af'alta, itu kamu telah buat sesuatu. Jadi perkataan yang ada dalam korpus ini ialah an'amta, kamu telah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta, jalan mereka-mereka yang kamu telah beri nikmat ke atas mereka. Jadi kalau kita tahu sini an'amta wazan dia af'alta, kita tahulah bahawa 3 huruf asal ni ialah nun, ain, mim. Ini sebagai contohnya, nun, ain, mim. Nun, ain, mim, 3 huruf dasarnya. Kita buka kamus balik. Nah, ini contoh praktikal lah. Kalau kita nak nak belajar cara berkendiri, kita boleh jumpa perkataan tu, tahu wazan dia, tahu 3 hurufnya, dan kita boleh cari dalam kamus. Jadi nun, an'amta, nun, ain, mim. Jadi nun, kita cari nun, ain, mim. Nun, ain, mim. Okey, jumpa dah nun, ain, mim. Kita carilah dia, nun, ain, lam, nun, ain, ta, nun, ain, mim. Nun, ain, lam. Ini dia. Nampak di paparan ni. Nun, ain, mim. Ini tiga huruf asal ni, iaitu kumpulan pertama. Kita cari kumpulan yang keempat. Scroll lagi. Ini nampak kumpulan kedua apa maknanya. Kumpulan ketiga tak ada, dan kumpulan keempat. Jadi apa makna kumpulan keempat ni? Iaitu to make good, nice, comfortable, pleasant, dan bestow, memberi nikmat lah. Jadi daripada kumpulan keempat kita tahu wazan dia ialah an'am. Dan pecahan dia an'am, an'amat, an'amta, an'amti, an'amtu dan seterusnya. Jadi kita lihat dalam Quran tu, siratal ladzina an'amta. Jadi tahulah an'am, an'amta, bahawa kamu telah bestow, kamu telah memberi, menganugerahkan dan sebagainya. Jadi itu tujuannya. Jadi kita gunakan, kita jumpa perkataan baru dan kita gunakan wazan yang telah kita kuasai untuk mencari makna yang asalnya daripada kamus. Jadi ini semua contoh-contoh daripada kumpulan keempat. An'amta ada, yu'minun pun sama, yuqimun pun sama, tapi ni ada huruf lemah di sini. Kemudian yunfikun, okey, yunfikun yang biasa ataupun yang mudah sikit kita nak lihat. Jadi yunfikun, wazan dia apa dia? Yunfikun. Jadi kita boleh cek balik dalam perbincangan kita tadi. Yunfikun, itu kata kerja sedang berlaku. Yunfikun, ini dia yuf'ilun, yunfikun. Jadi tahulah dia punya kata dasarnya ialah yunfikun, nun fa qaf. Nun fa qaf, yunfikun. Jadi cari dalam kamus apa makna nun fa qaf dan cari di bahagian kumpulan keempat. Kita tengok balik daripada dalam kamus kita. Nun fa qaf, di bawah ni saja. Okey, kita scroll. Ini nak tunjukkan cara praktikal. Kenapa kita hafal wazan tu, iaitu untuk mencari maknanya dalam kamus. Nun fa qaf, nun fa ra, nun fa, bawah lagi, nun fa sin,
Nun fa, masih ada baru jumpa sini. Nun fa qaf. Nun fa ain. Okey, di atas lagi. Ini dia. Jadi nun fa qaf. Jadi itu kata dasar dia, yang kumpulan pertama. Baik, sekarang ni kumpulan keempat. Kita carilah ke bawah ni. Apa makna kumpulan keempat? Ini jumpa dia, kumpulan keempat. Apa maknanya? To spend, untuk membelanjakan. To lay out, apa sajalah. To use up, consume. Jadi yang paling sesuai to spend lah, membelanjakan. Jadi anfaq, yunfiq. Dan daripada yunfiq tu ada pecahan dia menjadilah yuf'ilun. Kita lihat semula yang kita dah bincang tadi. Yunfiq, yuf'il. Jadi yunfiq. Dan pecahan untuk menunjukkan ramai ialah yuf'ilun, yunfiqun. Dan bersesuailah dengan teks yang kita, ataupun daripada Al-Quran tu yang kita jumpa, iaitu yunfiqun, yuf'ilun, yunfiqun. Jadi kita dah tahu maknanya, iaitu membelanjakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya ataupun membelanjakannya. Jadi ini satu dua contoh bagaimana kita nak menggunakan ataupun objektif kita menghafal wazan ni dan mengetahui pecahan daripada kumpulan kata kerja, sama ada kedua, ketiga, keempat yang kita buat sekarang ni, keempat. Kerana apabila kita jumpa dalam teks dalam Al-Quran sebagainya, kita boleh tahu dia daripada mana, dan kita boleh cari 3 huruf asalnya supaya kita boleh buka kamus dan kita melihat maknanya dengan yakin. Maksudnya tidaklah kita bergantung pada terjemahan. Maksudnya kita tahu apa yang kita lihat, apa yang kita maknanya, bagaimana dia berubah dan sebagainya. Jadi kita lebih yakinlah bila kita membaca satu teks Arab dengan mengetahui wazan-wazan dia. Jadi inilah pecahan. Kita dah tunjukkan sampel ni, pecahan kumpulan kata kerja yang ditambah dengan satu huruf penambahan, iaitu daripada fa'al dia akan menjadi fa'al, kumpulan kedua, dan ada pecahan-pecahan dia. Kemudian kumpulan ketiga daripada fa'al dia jadi fa'al, dan pecahan-pecahannya kita dah buat ni. Dan kumpulan seterusnya iaitu kumpulan keempat daripada fa'al menjadi af'al. Jadi saya rasa ini mungkin memadai sikit untuk kita boleh berdikari insya-Allah, dan kita boleh rujuk semula lah kalau terdapat sesuatu yang mengelirukan yang perlu kita bincangkan semula. Jadi wazan 5 dan pecahan ni perlu kita kuasai, perlu kita hafal sebagai rujukan. Kita jumpa perkataan nanti kita boleh rujuk, kita boleh nampak terus daripada wazan mana dan mengetahui 3 huruf dasarnya. Jadi itu ialah kumpulan yang keempat. Dan kita ada masa lagi ni, insya-Allah kita sambunglah kumpulan yang kelima. Jadi kumpulan bermula daripada kumpulan yang kelima sampai kumpulan yang ke-9, dia bentuk daripada fa'al tapi ditambah 2 huruf penambahan. Sebagaimana dalam muka surat 161, iaitu ditambah 2 huruf penambahan tu daripada kumpulan yang kelima ni sampailah kumpulan yang ke-9. Ni kita dah buatlah dia punya wazan 5, dan sekarang kita nak tengok pecahan dia, iaitu kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku, bagaimanakah pecahan-pecahan dia. Jadi kita kembali pada perbincangan kita, iaitu kumpulan kata kerja 5, iaitu tafa'al. Dan contoh di sini ialah taqaddam. Baik, perbahasannya sama dia. Tafa'al untuk menunjukkan dia seorang lelaki telah melakukan sesuatu. Kalau perempuan, tafa'alat, ditambah ta mati, beri mati di akhirnya. Kalau kamu, tafa'al ta. Kalau perempuan, tafa'al ti. Daripada tafa'al juga ni, yang dipecah itu dengan ada huruf-huruf imbuhan. Dan kalau saya, tafa'al tu. Jadi kita gunakan perkataan baru, iaitu qaf dal mim yang terbentuk, dia akan jadi taqaddam, yang makna telah maju. Taqaddam ni makna telah maju ke hadapan, telah mara ataupun telah maju. Jadi kita boleh bentuklah setelah kita tahu pecahan daripada kata kerja telah berlaku, iaitu tafa'al, ada pecahan dia ni untuk menunjukkan bilangan 1 dan ada pecahan untuk menunjukkan bilangan banyak. Kita boleh bentuk sendiri perkataan taqaddam. Dia kalau taqaddam, dia seorang lelaki telah maju, telah tampil ke hadapan. Kalau perempuan, taqaddamat. Kalau kamu, taqaddamta.
Kalau kamu perempuan, taqaddamti, dan kalau saya taqaddamtu. Jadi sama punya sistem dia. Imbuhan ni sama je. Yang perlu kita hafal iaitu pembentukan kata kerja telah berlaku dulu. Iaitu tafa'al, dan yang lain tu sama dia punya imbuhan. Kalau ramai, tafa'al akan jadi tafa'alu. Daripada taqaddam akan jadi taqaddamu. Dan seterusnya, tafa'alna, taqaddamna. Tafa'altum, taqaddamtum. Tafa'altunna, taqaddamtunna, dan tafa'alna, taqaddamna. Maknanya telah maju. Kami telah maju, taqaddamna. Kalau kamu semua perempuan telah maju, taqaddamtunna. Kalau kamu semua lelaki telah maju, taqaddamtum. Dan kalau mereka perempuan, taqaddamna. Dan kalau mereka lelaki, taqaddamu. Begitulah seterusnya. Itu ialah untuk telah berlaku. Kalau sedang berlaku, wazan 5 dia. Ini kita lihat semula supaya dia insya-Allah lebih jelas. Jadi tafa'al ialah telah berlaku. Kalau sedang berlaku, yatafa'al, dibentukkan begitu. Dan seterusnya, kalau pelaku mutafa'il, yang dilaku mutafa'al, dan perlakuan kata terbitan tu ia disebut tafa'ul. Jadi daripada taqaddam tadi kita boleh bentuklah wazan 5 dia berdasarkan kepada wazan umum ni. Dan kita sekarang ni nak bincangkan pecahan dia bagaimana. Jadi daripada taqaddam ataupun tafa'al, wazan tafa'al, dia telah berlaku. Kalau sedang berlaku, ya tafa'al. Mari kita lihat semula perbincangan kita. Iaitu tafa'al telah berlaku dan kita dah bincang tadi. Dan kalau sedang berlaku, ya tafa'al. Berdasarkan perkataan taqaddam tadi, kita tahu nak bentuk dia, ya tafa'al, dia akan menjadi ya taqaddam. Ini yatafa'al, dia seorang lelaki. Kalau dia seorang perempuan, tatafa'al. Daripada yataqaddam, dia seorang lelaki sedang maju. Dia kalau perempuan, dia akan jadi tataqaddam. Berdasar pada wazan tatafa'al. Dan seterusnya lah, kalau kamu seorang lelaki, tatafa'al, tataqaddam. Dan kamu seorang perempuan, tatafa'alin, tataqaddamin. Dan kalau saya, atafa'al, iaitu ataqaddam. Ini untuk bilangan 1. Kalau ramai, sama je sistem dia. Letak ya di awalnya dan waw nun di akhirnya. Iaitu daripada yatafa'al, dia akan jadi yatafa'alun. Dan kalau maju, mereka sedang maju, yataqaddamun. Kita gantikan qaf dan mim kepada fa'in lam. Dan kalau perempuan, mereka, wazan dia ialah yatafa'alna. Kalau maju, yataqaddamna. Kalau kamu ramai lelaki, tatafa'alun. Kalau kamu ramai lelaki telah maju, tataqaddamun. Kalau perempuan ramai, tatafa'alna. Kalau maju, tataqaddamna. Nun dipendek. Dan kalau kami sedang maju, kita gunakan wazan natafa'al. Dan dia akan terbentuklah nataqaddam. Ini wazan dia, iaitu pecahan bagi kumpulan ke-5 daripada tafa'al, dan kita gunakan contoh di sini iaitu taqaddam. Dan sama di punya sistem pembentukannya, tafa'al, tafa'alat, tafa'alta, tafa'alti, tafa'altu. Kalau untuk telah berlaku, kalau ramai pula, tafa'alu, tafa'alna, tafa'altum, tafa'altunna, tafa'alna. Itu untuk telah berlaku. Kalau sedang berlaku, ya tafa'al. Untuk lelaki, perempuan, tatafa'al. Begitu juga kamu seorang lelaki, tatafa'al. Kalau kamu seorang perempuan, tatafa'alin. Kalau saya, atafa'al. Jadi daripada wazan ni, kita kiaskan kepada perkataan-perkataan lain yang menunjukkan kepada makna yang berlainan, tapi berdasarkan kepada wazan kumpulan yang ke-5 ni. Dan kita tengoklah semula ni, kita dah lalui ni pecahan dia bagaimana. Mari kita tengok corpus kita semua yang tadi untuk melihat kumpulan ke-5. Jadi sekarang ni kumpulan ke-4. Jadi nampak di paparan ni kumpulan ke-5. Kita search dia dan disenaraikan dalam Quran semua perkataan yang terbentuk daripada kata kerja ataupun kumpulan kata kerja yang ke-5. Jadi di sini yang mudah sikit kita lihat ni. Kita ambil yang mudah sikit lah, iaitu yang tak ada huruf lemah dan sebagainya. Iaitu yatafajjar, yatafajjaru. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru.
Jadi kalau kita berhentikan di situ, kita matikan lah. Yatafajjar. Di yatafajjar, mana datangnya? Ataupun bagaimana wazan ni daripada kumpulan mana? Jadi kita dah lalui tadi kumpulan yang kelima. Jadi kita tahulah iaitu yatafa'al. Jadi yataqaddam, yatafajjar. Dan kita buka kamus, dia akan tunjukkanlah maknanya. Baik, saya rasa kita kurang dari 9 minit ni, jadi saya terpaksa berhenti sini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan lagi pada sesi akan datang. Jadi siapa yang berkelapangan sesi kedua insyaAllah dalam masa 10 minit. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.